warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umi akan bentangkan pasal 3 topik, iaitu pasal deductible, pasal insuran harta dan insuran dan insuran kesihatan. Okey, first pasal deductible. Deductible inilah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insuran tersebut. Okey, saya beri satu contoh lah. Situasi di mana Encik Amir ni dia membeli insuran motor untuk kereta barunya dengan peruntukan deductible sebanyak RM400. Okey, jika berlaku kemalangan kepada Encik Amir ni dalam tempoh insuran tersebut, adakah Encik Amir ni dapat membuat tuntutan? Okey, untuk mengetahuinya, jika kerugian yang dialaminya ini lebih besar daripada jumlah deductible, Encik Amir ni dia boleh buat tuntutan. Okey, contohnya kerugian yang dialaminya ialah RM1000. Jumlah deductible-nya adalah RM400. Jika begitu, dia dapat membuat tuntutan atas kerugian yang dialaminya. Okey, tapi jika kerugian yang dialaminya ini lebih kecil pada jumlah deductible, Encik Amir tidak dapat membuat tuntutan. Bermakna Encik Amir harus menanggung kesemua kerugian yang dialaminya itu. Contohnya, kerugian yang dialaminya adalah RM250 dan jumlah deductible yang telah diperuntukkan adalah RM400. Jadi, kerugian 250 itu harus ditanggung sepenuhnya oleh Encik Amir. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang co-insuran dalam insuran harta. Okey, apa maksud co-insuran ini? Okey, co-insuran ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insuran dengan pemegang polisi. Okey, maksudnya di sini apabila berlaku apa-apa kejadian yang menyebabkan kerugian, jadi pemegang polisi ini akan menanggung separuh kerugian dan syarikat insuran akan menanggung separuh pada kerugian itu. Okey, fasa ni undang-undang lah. Okey, pemegang polisi dikehendaki menginsurkan hartanya pada jumlah tertentu berdasarkan peratusan insuran yang telah ditetapkan oleh syarikat insuran daripada nilai boleh insuran harta tersebut. Okey, pemegang polisi ni kita lah yang membeli insuran itu. Okey, dikehendaki menginsurkan harta kita pada jumlah tertentu berdasarkan peratusan insuran. Okey, peratusan insuran ni dia akan ditetapkan oleh syarikat insuran yang kita beli itulah. Daripada nilai boleh insuran harta tersebut. Okey, nilai boleh insuran harta tersebut ialah nilai aset sebenar. Sebagai contoh, Cik Kia ni dia membeli insuran kebakaran rumah. Okey, rumah tu harta dia lah. Okey, nilai boleh insuran rumah tersebut adalah RM400,000. Okey, maksud nilai boleh insuran rumah ni, maksud dia selepas syarikat insuran membuat tinjauan dalam rumah dia dan melihat keseluruhan, aset yang Cik Kia ada adalah RM400,000. Maksudnya aset dalam rumah tersebut lah. Okey, peruntukan co-insuran adalah 80%. Peruntukan co-insuran ni dia bergantung kepada syarikat insuran. Okey, deductible-nya adalah sebanyak RM2,000. Jadi soalannya, hitung jumlah insuran yang harus dibeli oleh Cik Kia. Jadi cara pengiraan untuk mengetahui jumlah insuran yang harus dibeli ialah peratusan co-insuran darab dengan nilai boleh insuran harta. Jadi co-insuran adalah 80%. 80% darab dengan nilai boleh insuran adalah RM400,000. Jadi jumlah insuran yang harus dibeli oleh Cik Kia adalah RM320,000. Okey, ni yang jumlah insuran yang harus dibeli oleh Cik Kia. Okey, untuk soalan seterusnya, rumah Cik Kia terbakar. Jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM30,000. Hitung bayaran pampasan yang Cik Kia terima jika dia insurankan rumahnya pada jumlah insuran yang harus dibeli. Maksudnya di sini nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insuran yang harus dibeli. Okey, jumlah insuran yang harus dibeli ni maksudnya yang pemegang polisi kena bayar, yang sepatutnya pemegang polisi kena bayar. Okey, nilai yang diinsurankan ni dia atas pemegang polisi itu. Ada yang bayar sama dengan yang kena bayar dan ada juga yang bayar kurang daripada yang kena bayar. Dia bergantung kepada pemegang polisi tersebutlah, kita yang membeli insuran tersebut. Okey, jika nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insuran yang harus dibeli, jadi jumlah kerugian, cara pengiraan dia lah, jumlah kerugian ni ditolak dengan deductible.
Okey, jumlah kerugiannya adalah RM30,000 ditolak dengan jumlah deductible adalah RM2,000. Jadi bayaran pampasan yang diterima oleh cekia adalah sebanyak RM28,000. Okey. Daripada soalan tadi, kita dapat jumlah insulin yang harus dibeli adalah RM320,000. Daripada soalan tadi juga, jumlah kerugian adalah sebanyak RM30,000. Okey, seterusnya soalan seterusnya. Cik Kia ni dia membeli Cik Kia ni jika Cik Kia membeli insulin rumah sebanyak RM220,000, dia suruh kira bayaran pampasan dan juga penalti kod insurans. Okey, jika kan dia punya insulin rumah yang Cik Kia beli adalah RM220,000, yang seharusnya dia beli adalah RM320,000. Bermakna nilai yang diinsurankan, maksudnya yang Cik Kia bayar ni RM220,000 ni lebih kecil daripada jumlah insulin yang harus dia bayar adalah RM320,000. Jika sebegini, cara pengiraannya adalah jumlah insulin yang telah dia beli, maksudnya nilai yang diinsurankan lah adalah RM220,000 per dengan jumlah insulin yang harus dibeli adalah RM320,000. Jadi RM220,000 per dengan RM320,000 darab dengan jumlah kerugian. Jumlah kerugiannya adalah RM30,000. Okey, lepas tu ditolak dengan deductible. Deductible adalah RM2,000. Okey, setelah pengiraan ni RM220,000 dibagi dengan RM320,000 didarab dengan RM30,000 dan ditolak dengan RM2,000, dapat jumlah pampasannya adalah RM18,625. Kini ialah jumlah pampasan yang diterima oleh Cik Kia daripada syarikat insurans. Terusnya, tadi kita sudah cari jumlah pampasan. Sekarang kita nak cari penalti kod insurans. Okey. Apa maksud penalti kod insurans ni? Okey, saya ringkasnya. Ni syarikat insurans dan ni ialah pemegang polisi. Syarikat insurans ni dia punya peruntukan kod insurans adalah 80% dan kita sebagai pembeli insurans dan pemegang polisi adalah sebanyak 20%. Okey, sekarang ni 80% daripada syarikat insurans ni adalah jumlah insurans yang harus dibayar dia ni adalah sebanyak RM320,000 bersama dengan 80% daripada jumlah asal. Jumlah asal dia kan RM40,000 nilai boleh insurans ni. Okey, jadi yang Cik Kia bayar insurans rumah adalah RM220,000. Okey, ni je yang dia mampu bayar. Dia mampu bayar adalah RM220 daripada RM320,000 yang dia kena bayar. Jadi masa tinggal baki. Baki inilah yang dipanggil penalti kod insurans. Jadi untuk pengiraan penalti kod insurans ini, jumlah yang tinggal tu adalah RM320,000 tolak dengan RM220,000 adalah RM100,000 per dengan jumlah asal iaitu RM320,000 didarab dengan jumlah kerugian dan hasilnya adalah RM9,375. Jadi inilah penalti kod insurans yang harus dibayar oleh Cik Kia. Okey, soalan seterusnya. Rumah Cik Kia ni terbakar dan dia mengalami kerugian menyeluruh. Jika dia menginsurankan rumahnya sebanyak RM250,000, berapakah jumlah pampasan yang diterima oleh Cik Kia? Okey, sekarang ni apabila dia mengalami kerugian menyeluruh, cara pengiraannya untuk mengetahui jumlah pampasannya, jumlah insurans yang dia beli adalah RM250,000 ditolak dengan deductible. Jadi RM250,000 ditolak dengan RM2,000. Jumlah pampasan timnya adalah RM248,000. Okey, jadi RM248,000 ini ialah syarikat insurans tu bayar kepada Cik Kia. Kini pampasan yang Cik Kia dapat. Okey, jadi apabila rumahnya terbakar sepenuhnya, nilai boleh insurans rumah tersebut adalah RM400,000. Kini aset sebenar yang ada dalam rumah tu adalah RM400,000. Yang syarikat insurans bayar adalah RM248,000. Jadi berapakah kerugian yang dialami oleh Cik Kia? Maksudnya yang Cik Kia kena bayar. Okey, RM400,000 kerugian yang dialami oleh Cik Kia. RM400,000 ialah keseluruhan. Kini nilai boleh insurans rumah, segala aset sebenar Cik Kia tu RM400,000 ditolak dengan pampasan yang didapat daripada syarikat insurans. Hasilnya adalah RM152,000. Kini
RM152,000 ni kerugian yang Cik Kia dapat. Maksudnya yang Cik Kia kena bayar sendiri. Okay. Itu saja untuk insurans kod insurans dalam insurans harta. Okey, seterusnya ialah kod insurans dalam insurans kesihatan. Okey, saya beri contoh. Okey, dia lebih kurang je dengan kod insurans dalam insurans harta. Okey, ni pula kod insurans dalam insurans kesihatan. Okey, Cik Zubaidah ni. Okey, Cik Zubaidah membeli satu insurans kesihatan dan insurans perubatan dengan polisinya RM20,600. Okey, deductible yang dikenakan diperuntukkan adalah RM500. Deductible ni yang Cik Zubaidah kena bayar lah. Okey. Peratusan kod insurans adalah 75% per 25%. Maksudnya 75% ni adalah syarikat yang tanggung, 25% ni adalah pemegang polisi, iaitu kita yang Cik Zubaidah lah yang sebagai pembeli insurans tu yang akan bayar. Cik Zubaidah akan bayar 25% daripada kos. Okey. Untuk mengira kos perubatan, kos perubatan selepas deductible. Okey, jadi pada kos awal ni, polisi yang dia beli ni, polisi perubatan yang dia beli ni RM20,600 ditolak dengan deductible. Okey, jadi jumlahnya RM20,000 100. Okey, jadi jumlah kos perubatan selepas deductible ni harus dibahagi kepada 75% dan 20%. 75% ni yang syarikat tanggung, 25% ni yang Cik Zubaidah tanggung. Okey, jadi syarikat tanggung 75% setara dengan hasil kos perubatan ni. Okey, jadi jumlahnya RM15,000 RM75. RM15,075. Ni yang syarikat insurans tanggung. Kos yang syarikat insurans tanggung. Okey, jadi yang pemegang polisi Cik Zubaidah ni, dia akan menanggung 25% setara dengan kos perubatan RM20,100. Hasilnya ialah RM5,025. Okey. Jadi ni yang Cik Zubaidah tanggung. Tapi deductible yang dikenakan atas Cik Zubaidah ni adalah RM500. Jadi ni yang Cik Zubaidah kena tanggung. Panggil deductible. Jadi hasil daripada kos perubatan ni harus ditambah dengan deductible yang yang Cik Zubaidah kena bayar juga. Dan hasil lastnya adalah RM5,525. Dan ni ialah yang Cik Zubaidah kena tanggung, kos perubatan yang Cik Zubaidah kena tanggung. Dan ni ialah syarikat insurans yang tanggung kos tu. Okey, itu saja.